الراجعون والفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qad sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammadin ala alihi wasallam. Bismillah wala hawla. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala. Dan kata Abu Hasan Al-Warraq situ, An-Naisaburi radhiyallahu an, bermula jinak dengan makhluk itu mengkibirkan dan tetap mereka ahmak dan diam pada mereka itu lemah dan i'timad atas mereka dhaif. Kata Syekh Abu Hasan Al-Warraq An-Naisaburi radhiyallahu anhu, sangat pada min kibaril awliya wal imsan. Katanya boleh jinak dengan makhluk. Hati kita seronok berjinak, menarik perhatian makhluk, dia akan membawa perasaan takabur. Itu panggil mengkibirkan. Kibrun itu mana membesarkan diri. Mengkibirkan, mana membesarkan akan hati. Mana datangnya sifat mazmumah yang bawa daripada kufur. Apa dia? Takabur. Ya. Mana hati dia jinak, mana seronok untuk menarik perhatian orang, untuk mengambil pandangan orang. Jadi sifat yang akan datang, sifat membesarkan diri. Ya, aku banyak pengaruh, semua orang ikut aku, kan? Aku batalkan orang ikut, betul tak payah bilang raya pun ikut. Habis negara ni bapak dia punya. Gila punya kepala. Ada semua dah gila kan. Menyusahkan orang betul. Sebab tu rasa besar, rasa dia buat semua ikut, dia buat semua ikut. Allah. Itu mengkibirkan, datang perasaan rasa membesarkan diri. Dan tetap kepada mereka itu makhluk ahmak. Orang yang menambatkan hati dengan makhluk itu bodoh orang gila. Ahmak itu paling bodoh manusia, itu ahmak. Orang cerdik dia tambat hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bersedap dengan Tuhan, dia berlazat dengan Allah taala, bermesra dengan Tuhan, mengambil keenakan. Bi falyafrahu, dengan aku naklah kamu gembira. Dia pergi dengan makhluk akhirnya habis, dan makhluk harta akan tinggal. Seronok dengan anak bini akan mati. Tak ada jalan, kita jalan dulu. Semua akan jalan. Dan dia mana sukun kepada mereka itu, selesa untuk tetap itu melemahkan iman kita. Yang menjadikan iman kita dhaif. Dan i'timad atas mereka dhaifun, bersandar pada makhluk rosak. Ya. Kita dha'ufat talib wal matrub, lemah ada yang menuntut dan dituntut. Sebab makhluk sama makhluk tak ada boleh buat apa. Dan Allah. Waktu Tuhan sindir dalam suratul Ankabut kan. Masalul ladzina takhazu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhazat baita wa inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Perbandingan orang yang mengambil selain daripada Allah, siapa dia? Makhluk lah. Ya, sebab bersandar, sebab iman, sedap berasa hati, dia sedap dengan banyak harta dia sedap dengan anak dia ramai, jawatan tinggi-tinggi, semua itu maknanya merosakkan dia. Bandingan dia kamasalil ankabut, seperti laba-laba. Sebab nama ankabut, serangga laba-laba. Ittakhazat baita,
yang membuat rumah dia. Wah, dia selesa dengan rumah dia. Dia ingat rumah dia boleh melindungi dia panas hujan. Datang dia hujan, lokus dia. Ya, dia tembak matahari, panas dia. Itu maknanya. Lau kanu ya'lamun, kalau kamu berakal dan kalau kamu faham. Allah Ta'ala sindir di situ. Ya. Perbandingan orang yang bersandar selain daripada Ta'ala, itulah taraf dia. Taif lemah, tak ada apa. Allah, dia merasakan manusia boleh menentu. Semua manusia boleh mendatangkan manfaat ataupun mudarat. Itu dia panggil apa tu? Wahmun. Waham. Ya. Waham ni menyebabkan seorang tu jauh terhijab dengan Allah Ta'ala. Dia ibarat makhluk ni ibarat bayang di dalam sungai. Kita kayu perahu kita sungai, tiba-tiba nampak bayang batang kelapa melintang, pokok kelapa atas tu ada. Kita pun apa tahu bunti-bunti batang kelapa dia. Kalau batang kelapa tu bayang jalan aje lah, tak ada apa. Walaupun nampak batang kelapa punya bayang, air jernih kan, nampak terang, dia tak ada apa-apa. Yang batang kelapa dia tu itu gapak perahu dia. Maknanya apa? Begitulah makhluk ni dia panggil bayangan Allah Ta'ala. Apa makna bayangan? Bukan Tuhan tu pun makhluk, maknanya yang menunjuk. Bayang tu menunjuk bagi yang mempunyai bayang. Dia menunjuk je. Maka jangan kita gilakan bayang. Bayang tak ada hakikat. Yang hakikat ada ialah dia je. Selagi manusia memandang bayang, selagi itu dia tak nampak mempunyai bayang. Ya. Bila dia bayang, dia tak ya, bayang. Para arif bila dikenal Tuhan, sebab tu dia tak perasan makhluk. Tak ada rasa apa. Yang tak dengan makhluk, dia bergantung dengan makhluk, hati dia jauh dengan Allah Ta'ala. Itu bahaya. Dan apabila dikehendaki Allah Ta'ala pada hamba itu kebajikan, apabila Allah Ta'ala nak beri seorang tu hamba kebajikan, keselamatan, kebahagiaan, maka dijadikan jinaknya dengan dia. Ya, berjinak dia dengan Allah Ta'ala. Dan sebutnya banyak dia mengingati, dan tawakalnya bergantung hati dia dengan Allah Ta'ala. Banyak dia zikir akan Allah Ta'ala, dan tawakal berpegang teguh hati dia dengan Allah. Dan terpelihara sirnya daripada maknanya menilik kepada mereka itu, dan zahirnya daripada intimat atasnya mereka itu. Apabila Allah Ta'ala maknanya dikehendaki Allah Ta'ala pada hamba, mana Allah Ta'ala memilih hamba itu, golongan mukhtar, akan kebaikan. Tuhan nak bagi kebaikan dunia, selamat, akhirat dia sejahtera, nikmat dia tidak rosak, maka dijadikan jinaknya dengan dia. Dia dipanggil maqamul unsi. Dalam kaedah sufi dia panggil maqamul unsi, makam kejinakan diri dengan Allah Ta'ala. Allah. Dan sebutnya, menjadikan dia suka menyebut Allah Ta'ala, dia menjadi ahli zikir. Ya, ahli zikir ni mana? Ahlillah, orang dipilih oleh Tuhan. Dan tawakalnya, jadi dah kenal Tuhan, tak ada siapa dia takut, tak ada siapa dia pandang, kuat pegangan hati dia dengan Allah Ta'ala. Ya. Dan terpelihara sirnya, batin bagi batin hati dia bersih, selamat, tidak rosak, tidak cedera, tidak kotor, daripada menilik kepada mereka itu, kepada makhluk tadi. Dan zahirnya iktimat di atasnya mereka itu. Itulah sifat-sifat orang yang dapat pemeliharaan daripada Allah Azza wa Jalla. Allah. Dan kata Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, telah duduk aku pada manusia ni 50 tahun. Aku bercampur 50 tahun. Maka tiada aku dapat akan seorang daripada mereka yang mengampun ia akan dosanya bagiku. Tak siapa yang minta ampun ke aku. 50 tahun aku berkawan ni, ya. Dan tiada menyampai ia akan daku ketika putus aku akan dia. Tak ada siapa yang boleh menyampaikan aku dengan Allah apabila aku jauh dengan Allah Ta'ala. Yang dibincang kita ke dunia dan tak akan sedap dunia tu je lah. Bila aku jauh dengan Tuhan, seorang tak tolong. Kemudian dan tiada menutup ia akan kemaluan apabila amarah.
Bila dia ni angin, dia nafsu mengocak, dia habis. Bukanya bagi kita. Ya, mula kawan, betul dia lawan. Betul kawan balik, betul gaduh balik, kawan balik. Wah, dia udah. Jangan tu macam bodoh je orang lawan pukul, orang bagi datang balik, orang sekil lagi balik. Dia orang cerita ke dengan buaya tu. Teka buaya. Bila buaya nak makan ke kan, ke nampak buaya pun dia naik kokak-kokak dia turun kan. Buaya senang. Dia buka mulut dia, duduk diam. Ke loncat-loncat lah ke naik atas kepala buaya. Dia tengok buaya senyap. Dia naik atas lagi. Akhirnya dia turun balik, dia ulur kepala dan mulut buaya. Buaya kam tu, mampus tu. Macam tu lagi kan. Dekat-dekat dia ulur kepala, buaya pekam. Habis semua kali. Ada jenis buaya banyak. Allah. Jadi menuntut di atas kemaluan apabila dia tak tutup amarah dia, habis dia bukanya. Itu dah perangai manusia. Maka adalah istighal pada mereka itu ahmak. Apabila kamu menumpukan perhatian kepada manusia, nak cari reda manusia lah, hegi-hegi gitu, itu semua bodoh kan. Orang yang cerdik dan mencari keredaan, puji dia. Kalau manusia nak caci dia, pergi lantak dia di jalan. Ya. Ikutlah sunnah Rasulullah SAW. Ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah paling pun tidak. Kan? Ya Muhammad anzirni as'aluk. Ya Muhammad, berhentilah sekejap, aku nak tanya. Ya, Nabi paling pun tidak. Jawab tidak, paling pun tidak. Ya. Akhirnya ya Jibril cabut tu. Itulah panggilan Yahudi. Panggilan dunia. Kalau kau paling je Muhammad, habis rosak umat. Tak paling pun macam-macam. Maknanya apa? Kita nak berjalan ke hadirat Allah, nak merapatkan diri makrifat ke Tuhan, jangan paling kiri kah. Jalan dah terang, panduan dah ada. Quran, hadis Nabi SAW dah. Jangan disebut kiri kanan, kita sangkut nanti. Kan? Dan kita sangkut bukan dia nak tolong kita akhirat esok. Bagi akhirat tak bayangkan penyesalan orang yang mengikut dengan orang diikut. Istabarra alladhina tumi'u minal ladhina tabu wa ra'ul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Istabarra alladhina tumi'u. Ketika berlepas diri orang yang diikut, pemimpin yang diikut, kan? Bawa dia betul orang ikut. Besok dia lepas diri, kau lah aku tak tahu. Siapa suruh kau ikut aku dia tu. Akhirnya orang yang mengikut ni menyesal. Lau anna lana karratan fanatabarra min. Kalau aku balik dunia balik, tobat aku tak ikut kau lagi. Balik apa nak balik? Ajar dah balik sana tak ada balik lagi tuan-tuan ni. Sebab nak fikir nak apa sinilah tempat dia. Nak menyiapkan betul-betul, jangan kita terkeliru maknanya dengan jalan Allah Taala. Biar dia tepat, baru dia selamat. Dan apabila telah nyata bahawasanya dikehendaki hak kita Allah daripada hamba itu ialah jam'un. Mereka itu atasnya. Apa makna jamak? Menghimpunkan pandangan hati dia sentiasa dengan Allah. Itu makna jamak. Ya. Maka hendaklah menghadapkan hamba akan himmahnya kepadanya. Angkatlah himmah kita terus ke hadrat Allah Ta'ala. Merapatkan diri. Menyemak-nyemak kembali kedudukan kita dengan Tuhan, dekat atau jauh. Dan mengkaji balik amalan kita ni Tuhan terima atau tidak. Berarti balik penyakit-penyakit dalaman kita apa ada terbersih atau tidak. Amalan yang kita buat ni agak-agak cukup ke tidak, semua kena semak balik. Itu dia panggil himmah kita dengan Ta'ala. Dan ketahui ilmu bahawasanya syaitan itu, dia tipunya daif, tiada baginya kuasa. Pada hakikatnya tak ada apa pun syaitan itu. Ya? Sebab syaitan kalau kita betul ikhlas, dia habis. Senjata yang boleh menombangkan, merebahkan, meniarapkan syaitan apa dia? Al-ikhlas. Ya. La'aghwiyannaka. Aku nak sesatkan Nabi Adam illa min ibadikal humul mukhlasin. Melainkan hamba kamu. Syaitan sendiri membuat pengisytiharan. Bila bulat hati seorang itu dengan Ta'ala, tak ada kena lain, syaitan tak boleh masuk. Terpelanting dia. Jangan kona tempat lain ni habis. Dia jadi syekh kona tu. Di syekh ada dua. Syaikhuna. Itu betul. Syaikhuna. Syekh kami. Ulama al-Sufi sebut ya qala syaikhuna, berkatalah syekh kami. Satu lagi bukan syaikhuna, syekhona dia. Syekh dia kona. Orang ingat syekh kau kona apa lain. Tu syekhona dia, kona lipat. Tu tak dipakai tadi. Ya nak jadi syaikhuna itu betul. Kalau syekhona jangan. Kita zaman ni banyak syekhona, jadi kona ni, kona sini macam-macam.
Dan bahawasanya syaitan itu tipu dayanya daif, tiada baginya kuasa atasmu, melainkan jika melupakan kepadamu, supaya berpaling engkau. Kerja dia tuan, dia nak lupa kerja kita daripada Allah Ta'ala, ya, dilupakan kita dari tanggungjawab dengan Ta'ala, dilupakan hati kita payah nak ingat Tuhan. Itu dia kerja dia. Akhir bila kita lupa je apa? Naif lah, lemah. Mata waqa'al al-ittifat faqad naqasalahu. Bila hati dia berpaling, tak ingat ke Tuhan dan lain je, maka kuranglah kasih dia dengan Allah. Kurang kasih dengan Ta'ala, maka iman dia jadi lemah. Iman jadi malap. Lemah macam mana nak berjalan. Bila dah malap, macam mana kita nak bergerak. Dia dah gelap. Dan tertutup engkau daripada jalan yang betul kerana dengki daripadanya dan seteru bagimu. Kita sampai tak nampak jalan sebenar oleh sebab hasad, dengki syaitan tadi. Dia pusingkan kita ke sana, dia pusingkan kita kemari, macam-macam. Itu jaga syaitan, ya. Tapi syaitan dia takut dengan zikir kan? Kalau kita berzikir dia lari, tapi dia tak lari habis. Kita lari ke dia masuk balik. Itu dalam Minhaj karangan akhir bagi Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali akan As-Sam'ah Sirrah. Kata syaitan masuk pada kamu ni 7 jalan. 7. Bukan 2 lorong, 7 lorong dia. Dia masuk sini tak boleh, dia Gustan. Dia tak lari, dia masuk lorong ni pula. Ya. Tak boleh masuk, dia tarik balik, dia masuk lorong ni pula. Satu. Mula-mula dia jamkan apa? Tak payah buat ibadat, ambo tu lawan. Boleh buat ibadat. Dia suruh cepat, tak betul. Boleh betul kembali, dia suruh lambat macam-macam. Last kali tak boleh masuk juga. Dia masuk cara last sekali, buat amal, ikhlaskan nama kau. Dia pujuk bagus kan. Kau besok akan dikenang orang. Itu last tuan ni. Buat memang ni tak boleh, dia tak jalani kaki ibadat. Buat macam mana pun dia tetap istiqamah. Dia pujuk. Dia alu kita buat bagus tu bagus. Nanti besok engkau dikenang orang. Habis. Dia pun tak puasan. Besok aku dah mati semua, jasamu dikenang. Bagai hilang ikhlas ini. Ya, dia punya masuk tu halus sebenarnya. Kalau dia blok, tak boleh blok, dia main cara lain lah. Sikit. Ya. Atau kajian maknanya mujtahid dalam perjalanan sufiah. Ulama mujtahid, ulama wali-wali besar sebenarnya. Mereka dah melami jalan tipu daya syaitan yang cukup banyak. Kalau begitu kata Pak Iza, alimta anna syaitana la yaghfuru anka fala taghful anta amman nasiyatukum biha. Wa nasiyatuka biyadihi. Itu. Maka apabila engkau ketahui bahawa syaitan itu tiada lalai ia daripadamu, maka jangan engkau lalai daripada yang memerintah engkau. Siapa dia? Allah Ta'ala. Cara kita kembali kepada Ta'ala, ingat dia, insya-Allah. Dan memerintah dia dengan kudrahnya. Dia telah Tuhan sekalian makhluk dengan sentiasa turun naik napa ingat dia kan. Kerja lain buatlah di dalam, tak payah sangat kan. Kita buat kerja dalam jalan dan mengikut suruhnya dan menjauhkan tegahnya dan mentahqiqkan ubudiyah baginya dan tadarruk mendahkan diri kepadanya. Itu cara kita nak matikan syaitan. Jangan lain. Ya, sebab kita ni banyak kerja kan. Imam Ghazali, antal masyghul, engkau ni sibuk kan, nak buat kerja ni, kerja tu, kerja rumah, kerja luar, macam-macam kan. Sedangkan wasyaitanul farid, syaitan dia farid, dia kosong, dia tak ada kerja. Syaitan dia tak pergi pejabat tuan, dia tak kerja yang kerani ke, dia tak kerja pegawai. Dia tak ada menori getam, jaring ikan pergi ke laut kan ada. Ya, syaitan dia kerja di satu je, idlalun nas, yang sesatkan manusia. Siang malam pagi petang tak ada kerja lain. Dia rapat, dia tunda je kita tuan-tuan. Ya. Dan kita kan nak mati lagi dia tunda kita tuan-tuan. Dia tak ada kerja lain. Jadi kita banyak kerja. Dia tak betul-betul kita perhatian tombang. Di jawatan SU ni kan, kalau seorang tu dia pegang jawatan SU satu je. Yang ni 15. Sana SU, sini SU, sana SU. Lala dia kepit pail kan. Bulu ketiak dia jatuh. Kerja tak buat. Faham? Masuk syarat. Tindakan tak ada. Kerja mesyuarat, dia kerja kan. Yang ni satu je dia pegang, dia boleh tumpu. Kerja dia kita tengok lebih berkualiti lah sebab ada penumpuan. Maksud dia pun syaitan ni satu je kan. Dia tumpu betul, dia sesatkan kita. Kalau kita tak betul-betul, tombang kan. Itu maksudnya. Maka cara dia apa? Syaitan ni macam anjing. Ya, kata Imam Ghazali macam anjing kan. Ya, dia nak masuk pun macam anjing, 7 lorong dia pakai.
nak matikan dia pun macam anjing. Bila kita pergi rumah Cina kan, dia pun menyalak kita kan. Kong anjing dia nyalak. Kita jangan lawan dia menyalak, kena panggil tuan dia. Kalau dia kong, kita kong. Nama kita macam dia pula. Ada serupa kita macam anjing. Kena panggil tuan dia. Hoi, akan tuan dia datang. Hoi, anjing dia berlari. Tuan dia. Ya, kita nak mati ke syaitan, rayu dengan Allah Ta'ala. Minta pertolongan Tuhan. Tuhan padam ke dia, habislah. Kan? Itu dia cara dia. Ya. Tuhan padam ke dia, mudah aja. Ya. Tuhan tarik kita hati kepada dia. Kita bertumpu ke dia, syaitan berlari lah. Senang aja. Maknanya apa pun, rojok kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Guna bermula syaitan itu seteru yang mengerasi ia atas segala manusia. Ya, ditekan manusia, dikejar macam-macam dah. Dan adalah dikenaki daripada demikian itu bahawa diperoleh daripadanya lupa dan sesat. Mula-mula dia masukkan kita dalam keadaan apa, lupa, lalai, tak apa ingat ke Tuhan, tak apa ingat hukum Tuhan, tak apa ingat tanggungjawab dengan Tuhan, lalai. Lepas tu pun sesat terus. Dia masuk dalam kesesatan. Dan ditanya setengah mereka itu ba'dul arifin, setengah daripada orang arif, dengan apa engkau tolak iblis? Macam mana kamu blok iblis, lawan dia? Maka katanya, aku tolak dengan yang tiada kekal. Ya, aku tolak dengan yang tiada kekal. Allah. Dan kata Malik bin Dinar radhiyallahu anhu bahwasanya seteru itu melihat dia akan dikau dan tiada engkau melihat akan dia. Siapa dia? Syaitan lah. Apa maksud ku tolak dengan tiada kekal tu? Faham? Suka alam dia beli-beli ni. Belum tanya dengan apa kamu tolak syaitan, kamu rebahkan dia. Dia kata ku tolak, dia katanya ku tolak. Dan tolak syaitan tu dengan yang tiada kekal. Tiada kekal apa? Dunia lah tuan-tuan. Mana apa? Jangan berhadap kepada dunia itu dipanggil abna'us syaitan. Dunia itu anak syaitan. Bila kita letak dunia dalam hati dia, maka bapak dia datang tak? Datang lah tuan-tuan. Macam ada cerita dulu kelakau gitu dia. Ya. Saya jual lah rumah saya ni kecuali paku dalam rumah ni saya tak jual. Paku kat tiang rumah tengah dia. Paku ni saya jual rumah. Hari-hari dia datang tengok paku dia gantung baju. Banyak kacau je. Macam itulah maknanya. Ya. Syaitan punya anak dia berhubud dunia. Dia letak dalam hati dia, hari-hari dia punya bapak datang. Dia menyengok kita. Tidak ada datang melainkan menyebabkan kebinasaan. Itu dia. Buang. Hubud dunia tu buang. Ada dunia tak apa kan? Sahabat-sahabat banyak ada dunia yang kaya-kaya. Kasih tu buang. Ya. Nak buang kasih macam mana? Kasih tu buang, bubuh kasih dengan Bila kasih pertuhan masuk je, yang lain dia boleh terbang. Ketika itu baru betul kedudukan dia. Apa dia buat cantik, bersih je, ikhlas, cantik. Allah. Dan kata Malik bin Dinar radhiyallahu an, bahwasanya seteru itu melihat ia akan dikau. Syaitan dah tengok kita. Dan tiada engkau melihat akan dia. Kita berlawan dengan orang, dia nampak kita, kita tak nampak dia macam tu. Kan? Dia tutup mata kita, dia tumbuk itu. Kan? Lepas tu dia kawan-kawan balik. Macam-macam. Maknanya apa? Orang dah tutup mata kita, nak lawan je mana? Dia tumbuklah tuan-tuan. Kan? Begitulah dengan syaitan. Jadi dia nampak kita, kita tak nampak dia. Maknanya nak bayangkan apa ni? Perlawanan kita dengan syaitan, pengawalan dia amat sengit. Cukup payah. Dia rojok dia kepada Tuhan. Allah insya-Allah selamat dia maknanya. Ya. Itu kata Zunnun al-Misri. Rahimallahu ta'ala. Jikalau ada yang melihat akan dikau daripada sekira-kira tiada engkau melihat akan dia. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Maka bahawasanya Allah Ta'ala melihat akan dia daripada sekira dia tiada melihat Allah Ta'ala. Kita tak lihat syaitan, syaitan lihat kita. Ya. Allah Ta'ala lihat syaitan, syaitan tak dapat lihat Tuhan. Maka mengadulah pada yang Maha Besar.
Ya, minta. Maka engkau menuntut tolong, minta tolong atas Allah Ta'ala. Maka Tuhan tolong, macam-macam cara datangkan. Ada dia, cara dia. Ya. Dan kata orang bahawasanya, dada anak Adam itu tempat bagi syaitan. Masya Allah. Berlakunya daripada Adam berlaku darah. Mandi masuk dukuk darah. Ya, dan engkau tidak berdirikan dia melainkan dengan tolong Allah Ta'ala. Tak berdaya kita nak lawan dia, melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala je lah. Kenapa tolong Tuhan? Kenapa? Banyak ingat je lah. Ana indal mungkasati qulubuh. Aku di sisi bantuan dia, di sisi orang yang hati sentiasa mengharap, pecah hati mengharap bantuan dari Allah Ta'ala. Kedapatlah dia bantuan dari Allah Ta'ala. Habis tu. Dan kamu kepada Ta'ala. Hemah yang paling besar, wa anna ila rabbikal muntahak. Bertuhan kamu segala-galanya. Gantungkan hati kita dengan dia, ikatkan hati dengan dia, kasihkan hati kita dengan dia. InsyaAllah dapat bantuan besar. Dan hemah, mana cita-cita besar kita kepada Ta'ala. Dan istighlalmu kepadanya, mana memberikan tumpuan ya kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengingat kebesaran dia, mengingatkan nikmat-nikmat ni akan membawa kasih kepada dia. Ya, dan membawa pendekatan. Ketika itu amal kita akan membuat gengan ni dapat. Dan tetapmu padanya, pada Allah Ta'ala. Ya, jangan dilupakan. La tansa zikrallah. Jangan kamu lupakan akan Allah Ta'ala. Lah tunggu musyrik nak dicerita apa tu? Kau jangan berani-berani nak lupakan Tuhan ni. Dia punya cakap tu seram kau. Kau jangan berani-berani nak cuba lupakan Allah Ta'ala. Sentiasa kena ingat dia. Dan lagi akan memadailah akan dikau sekalian di barang yang engkau cita. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal betul, mengingati Allah, bergantung dengan Tuhan, mengharap dia, fa huwa hasbuh, dia yang akan menyempurnakan segala urusan kita. Siapa model yang terbesar? Orang yang sidqut tawakkul, sayyidul mutawakkilin wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada penghulu orang yang bertawakal. Ya. Bila Rasulullah bertawakal kepada Ta'ala aja, Tuhan jamin. Sehingga dicap di belakang Nabi, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Berhadaplah ke mana kau nak berhadap Muhammad, kau sentiasa dapat bantuan. Ya. Kalau buka dalam sirah berapa ratus cara Nabi nak dibunuh tuan ni. Dia perangkap pasang sini, pasang sini. Sampai Rasulullah sembahyang di Mak, duduk kat mana, diangkatnya batu letak atas Baitullah. Nabi sujud dia letak batu semua. Tepat atas kepala Nabi batu jatuh. Tiba sekerat dia, tiang daripada apa tu, susunan Kaabah tu keluar, pum, tahan batu. Tak tempat turun ni muncak. Banyak lagi akan kita lihat pertolongan-pertolongan yang sampai. Sebab apa tu? Itu adalah hasil daripada Allah izinkan. Maknanya Rasulullah kuat bertawakal. Nabi Musa AS ketika dah kecut dah orang ikut belakang tentera Firaun, debu pukulan kaki kuda Firaun ni dah menjulang ke langit, tuan. Berapa ramai. Depan di laut. Nah, gimana? Matilah kita yang Musa. Musa kata tak ada, tunggu. Intan surullah yang suruh tolong agama Allah, Tuhan akan bantu. Tunggu je lah kita. Kalau ikut akal kita, apa tunggu dah dekat mati kan. Tiba-tiba turun wahyu, idrib bi'asak, hei Musa, ketuk tongkat kau ke laut. Ini pula satu hal lagi. Biasanya pertolongan itu datang dari peringkat ujian over limit, tuan. Dah tak ada, pergi lagi dah. Kan? Idrib bi'asak. Kemudian pula yang disuruh tu akal kita tak masuk. Akal kita yang benar ni tuan-tuan, yang pendek sangat kontot, dia tak boleh fikir. Laut sebesar-besar nak pukul dengan sebatan tongkat. Mana masuk akal? Mana masuk dalam adat biasa tak masuk. Tapi harus hukum akal adalah harus. Bila Nabi Musa ketuk je, pam, 12 lorong tu buka lagi. Air kaki tinggi tu memberkuat, memberi ruang laluan bagi Nabi Musa AS. Kan? Bila sampai Fir'aun nak masuk, dia tergagap. Kan? Dia dah nak masuk. Atau lantarkan kuda betina ni. Kuda jantan tengok betina, berdesuk terkejun. Dia terkejun menonong, elok je katuk. Habis. Mampu semua sekali. Seekor tak ikat. Ya, yang mengaku Tuhan, Fir'aun, dia mati tergapung ni. Habis. Bangkai dia dilihat secara hina. Itu biasanya pertolongan datang peringkat ujung. Dia kena sah. Sebab Tuhan nak tapis. Ya, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail semelih dan anak. Dah baring kan tu. Dah baring. Ikut riwayat dah tekan pisau, sap tak load. Terik lagi asap yang tajam. Dalam sap dia pergi tengok, dia dah tukar.
Dan tu call kibash enten. Ya. Tak adalah tak nak ganti nak sebaik adalah ambok gantilah tak ada. Dah bagi yang betul-betul sampean tu. Ya. Sampai anak kata buatlah wahai ayahku. Itu makna arahan Allah, aku sedia. Masya-Allah. Ayah dengan keyakinan mentaati perintah Tuhan, anak menyerahkan diri. Pum datang bantuan. Ditukar dengan kibash dan semua begitulah keadaan dia. Dia tak nak uji dia maknanya. Mana siapa yang bertawakal, Quran dah sebut, fa huwa hasbu, confirm Tuhan akan bantu dia mana. Tapi kau tawakal bulatlah. Ni ulat dekat tawakal jangan bulat-bulat, habis benggol lagi. Tak sikit-sikit begitu. Bulat serah bulat dengan dia. Tunggulah dia sampai dia tolong. Itu telah berlaku dan itulah yang memang akan berlaku. Kita kalau pegawai tinggi dalam satu jabatan, kita nak orang ambil pekerja 2-3 orang. Kan, orang minta tolong kita main-main, kita tolong tak? Tolong. Tuan agak-agak boleh tolong saya tak? Dia kata, rasa-rasa cek orang lain lah dia kata. Tapi kalau kita datang dengan perasaan betul-betul tolonglah Tuhan, saya ni memang harap, insya-Allah dia tolong. Itulah itu manusia. Ini Allah Ta'ala. Dia amat kasih, mungkasirati qulubuhum. Orang yang pecah hati betul-betul menghadap dia. Menyerahkan dia, bergantung dah. Kejap dia sampai pertolongan. Itu keadaan dia itu. Siapa kita punya apa model ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan wa ja'ala laka aduwan wa syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad